Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi temu duga hari ini kita ada jemput tetamu khas iaitu Pegawai Operasi IKIM FM sendiri iaitu Encik Hakim. Selamat datang Encik Hakim. Terima kasih jemput saya. Baiklah Encik Hakim, terutamanya kami nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu sebab sudi nak melapangkan masa untuk bersama-sama dengan kami lah untuk sesi temu duga hari ini. Baiklah Encik Hakim, sebagai pembuka bicara lah, untuk hari ini kita akan membincangkan topik isu panas iaitu isu penghinaan Islam di dalam muzik. Jadi ada beberapa soalan yang kami akan tanyakan dan Encik Hakim boleh jawab lah daripada perspektif Encik Hakim. Namun sebelum Boleh, tu, tak ada boleh masalah. Okey. Boleh. Namun sebelum tu, boleh tak Encik Hakim beritahu kami sedikit tentang latar belakang dan kepakaran profesional anda sebagai pembuka bicara. Perkenalan diri lah orang kata. Okey. Terima kasih saudara Haziq Ilmi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang ada dalam meeting kali ini. Nama saya adalah Muhammad Abdul Hakim bin Zakaria. Umur sebenarnya saya tak nak bagi tahu, tapi kenalah bagi tahu juga. Umur saya adalah 28 tahun, muda lagi. Posisi saya adalah sebagai pegawai operasi di salah sebuah stesen radio yang terkemuka di Malaysia ini, iaitu IKIM FM. Sebelum bergerak dengan lebih lanjut, berilah saya ruang untuk berkata sedikit tentang sejarah IKIM FM itu sendiri. Seperti yang saya cakap tadi dalam pengenalan diri, IKIM FM merupakan salah sebuah syarikat ataupun stesen radio yang ada di Malaysia ini. Nama IKIM itu bukannya tiada maksud, tetapi ia merupakan singkatan kepada Institut Kefahaman Islam Malaysia, iaitu merupakan pengendali stesen radio ini. Radio IKIM ini merupakan stesen radio yang berunsur Islami pertama yang berada di Malaysia ini. Dan kami beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Radio IKIM telah dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Perdana Menteri keempat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Kebanyakan program stesen radio ini adalah program yang berkaitan agama Islam yang merupakan agama rasmi di negara kita ini, iaitu Malaysia. Untuk penggunaan bahasa, sekitar 95% program radio IKIM FM ini dipersembahkan dalam bahasa Melayu, manakala selebihnya dalam sama ada bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris. Baiklah, sedikit mengenai tentang skop pekerjaan saya. Saya telah bekerja sebagai pegawai operasi di IKIM FM selama hampir ataupun telah menjejakkan kaki ke 2 tahun. Skop kerja saya ni banyak sebenarnya, tetapi antaranya ialah yang pertama, saya perlu meneliti terlebih dahulu lagu-lagu baharu yang muncul untuk menilai sama ada lagu ini sesuai ataupun tidak diputarkan di radio kami. Sebab kami merupakan sebuah stesen radio yang membawa imej Islam, jadi adalah penting untuk IKIM FM menjaga imej itu. Okay, sekian daripada saya. Okey, terima kasih Encik Hakim. Untuk soalan seterusnya kita persilakan Encik Adina. Okey, saya akan mulakan untuk soalan yang pertama ya, Cik Hakim ya. Okey, boleh tak Cik Hakim berikan sedikit gambaran tentang isu penghinaan Islam, terutama sekali macam topik kita lah dalam muzik, dan ada tak beberapa kriteria atau elemen tertentu yang menjadikan sesebuah lagu atau artis itu kontroversi dalam hal sebegini? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Pertamanya Cik, sebenarnya kita kena faham kalau kita nak analisis isu penghinaan lagu dalam Islam ini, ianya bukan satu isu yang baharu sebenarnya.
Sebenarnya dari dulu perkara ini telah terjadi dengan kerap. Contohnya pada tahun 2014 dahulu ada satu lagu daripada kumpulan yang berasal dari Korea iaitu CL yang bertajuk Mental Breakdown, yang mana lagu ini menggunakan klip seorang budak membaca surah An-Naba lalu diremixkan ke dalam lagu mereka. Tetapi bukan saja di Korea tetapi di barat juga isu ini sebenarnya adalah serius. Contohnya yang paling menggemparkan dahulu ialah apabila muzik video lagu seorang artis yang terkemuka kita kenal iaitu Katy Perry yang bertajuk Dark Horse memaparkan seorang lelaki yang memakai kalung bertulisan kalimah Allah, dan isu ini sebenarnya terus menerus berlaku sehingga ke hari ini. Paling terkini saya pasti ramai yang tahu sebab dia trending adalah iaitu lagu Bad Religion yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi Amerika iaitu Frank Ocean. Jadi itu dapat memberi sedikit gambaran lah tentang isu penghinaan agama Islam dalam muzik-muzik itu sendiri. Baik, terima kasih Encik Aki atas jawapannya. Jadi saya akan serahkan soalan seterusnya ke Arif Daniel. Baiklah Encik Hakim, saya akan teruskan perbincangan ini dengan soalan nombor kedua, iaitu apakah faktor atau motivasi yang utama yang mendorongkan artis atau pemuzik tersebut untuk menciptakan muzik yang boleh dianggap sebagai menghina agama Islam dan orang Islam? Ulang balik, faktor atau motivasi utama mendorong artis yang melakukan mencipta muzik yang dianggap sebagai menghina agama Islam, betul? Betul. Alright. Sepanjang saya berada di IKIM FM ni, saya ada research ataupun saya pun ada mengkaji juga sebenarnya apa faktor yang menyebabkan mereka membuat ataupun mencipta muzik yang ada unsur penghinaan agama Islam itu sendiri. Jadi ada 3 isu utama ataupun faktor utama yang menyebabkan artis ataupun pemuzik mencipta muzik yang menghina agama Islam. Yang pertama adalah dorongan, yang kedua adalah sikap memandang rendah terhadap Islam, dan yang ketiga adalah Islamofobia. Yang pertama adalah dorongan. Banyak kita tahu Malaysia ini majoriti ataupun kita tahu agama Islam merupakan agama rasmi di negara kita. Tetapi di negara luar, kebanyakan negara, terutama negara barat, Islam adalah minoriti dan majoritinya adalah orang yang beragama lain ataupun orang yang tidak beragama. Mereka tidak percaya tentang kewujudan Tuhan itu sendiri. Dan mereka ini lebih memberi dorongan yang negatif terhadap agama Islam itu kerana mereka rasa agama Islam itu agama yang tidak bagus, agama yang lemah, agama yang senang dipijak-pijak. Jadi disebabkan dorongan daripada situasi ataupun keadaan di luar negara yang minoriti sahaja adalah Islam, jadi mereka pemuzik ini akan membuat satu muzik yang menghina agama Islam itu tanpa rasa bersalah. Dan ini akan menyebabkan ataupun membawa kepada faktor yang kedua, iaitu sikap memandang rendah terhadap agama Islam. Kenapa mereka boleh memandang rendah terhadap agama Islam? Pertamanya kita kena tahu, kita sebagai penguatkuasa pun jika ada isu berkaitan dengan penghinaan agama Islam di luar negara, kita tidak boleh berlaku apa-apa. Tak ada tindakan yang kita boleh lakukan. Dan seperti yang kita tahu, baru-baru ini isu ini panas juga. Di Sweden ada orang yang protes membakar Al-Quran tetapi mereka tidak diambil tindakan yang sewajar. Ini telah menunjukkan bahawa negara luar sangat-sangat memandang rendah terhadap agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sifat ataupun perasaan yang takut melampau terhadap Islam ataupun kita panggil sebagai Islamofobia. Islamofobia ini adalah disebabkan daripada agenda-agenda yang ingin memburukkan agama Islam. Sebagai contohnya,
kita tahu Islam adalah sangat-sangat mementingkan keamanan, sangat-sangat mementingkan keharmonian. Tetapi di media luar, kebanyakan berita hanyalah mereka akan mention terhadap Islam ini adalah sebuah agama yang ekstrim, ataupun pengganas-pengganas ini adalah memperjuangkan Islam. Jadi banyak orang di luar yang mereka tidak tahu agama Islam itu, tetapi mereka ketakutan dengan agama Islam disebabkan media luar yang telah meracuni fikiran mereka. Jadi disebabkan ketiga-tiga faktor inilah yang mendorong artis ataupun muzik mencipta lagu yang dianggap sebagai boleh menghina agama Islam. Jadi itu sajalah kot untuk soalan kali ini. Okey, baik. Terima kasih Encik Hakim untuk menjawab soalan saya. Soalan yang seterusnya akan diberi oleh Haziq. Tapi ini saya buat lah. Okey, baiklah Cik Kim. Tadi kalau kita dah dengar pasal latar belakang, kita dah bercerita tentang apakah faktor dan sebagainya. Mungkin Cik Hakim boleh berkongsi sikit dengan kita semua hari ini, apakah ciri-ciri sesebuah muzik itu untuk kita classifykan atau kita kategorikan sebagai lagu yang menghina Islam. Sebab kalau kita tengok hari ini, dengan adanya pelbagai platform, kita sekarang bukan ada YouTube je, kita dah ada Spotify, kita dah ada Joox, kita ada macam-macam jenis platform yang mainkan muzik, betul. Jadi macam mana kita nak tahu ataupun apakah ciri-ciri khas yang ada pada muzik ni sehingga kita boleh labelkan sebagai muzik ini di bawah kategori muzik yang telah menghina Islam. Okey, saudara Haziq Elmi, untuk menjawab soalan itu, yang pertama bila kita nak bercerita tentang unsur penghinaan agama Islam ini, skopnya sangatlah luas. Sebab penghinaan ini dia boleh datang dalam pelbagai bentuk yang kita tahu ataupun kita tidak tahu. Sebagai contoh, menggunakan ayat Al-Quran ataupun laungan azan di dalam muzik atau di dalam lirik sesebuah lagu, ataupun penghinaan secara tak langsung dengan menyentuh atau menggunakan nama-nama Allah maupun Nabi serta Rasul di dalam lirik. Okey, yang ini kita tak nampak, tapi contohnya adalah di lagu Mary on the Cross yang viral ataupun tular baru-baru ini, yang mana lagu tersebut menggunakan watak Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa. Sebagai pemahaman, Mary dan Maryam itu adalah orang yang sama, tetapi kita lebih mengenal, orang Islam lebih mengenali sebagai Maryam, manakala orang Barat lebih mengenali sebagai Mary. Ataupun penghinaan tersebut juga mungkin tidak dizahirkan dalam bentuk lagu. Mungkin lagu itu elok saja, tetapi menerusi muzik video seperti isu lagu Katy Perry, Daos yang saya katakan tadi. Jadi konklusinya, penghinaan ini dia boleh berlaku dalam dua bentuk yang kita boleh nampak lah, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kita sebenarnya sebagai seorang Muslim ni, kita lah yang kena cakna ataupun kita yang kena alert dengan perkara-perkara ini. Sebab jika bukan orang Islam yang ambil cakna ataupun alert dengan benda-benda ini, kita nak harapkan orang agama lain yang ambil cakna ataupun alert dengan benda ini. Kita tak boleh mendengar saja lagu itu tanpa kita faham maksud lagu itu. Jadi itu saja kot. Okey, baiklah. Maksudnya saya sebenarnya setuju sangat dengan apa yang Cik Hakim tu kata last kali tadi, di akhir sekali, di mana sebenarnya tanggungjawab kita lah untuk cakna kan, sebab yalah yang mendengarnya pun daripada golongan-golongan kita juga, betul. Jadi memang saya rasa sudah menjadi tanggungjawab kita lah untuk bukan sekadar mendengar tapi menilai juga sama ada perkara ini sudah melepasi ataupun cross the border, orang kata dalam bahasa Inggerisnya. Betul tak? Jadi untuk soalan seterusnya saya serahkan kepada Puan Hadina balik. Hadina, saya belum berkahwin ya. Okey, jadi soalan yang seterusnya, tadi saya ada dengar Cik Hakim ada bagi beberapa contoh lagu yang seakan-akan menghina agama Islam. Tapi boleh tak bagi lagi beberapa contoh yang di mana artis tu memang sengaja menggunakan muzik untuk mencetuskan kontroversi atau saja untuk dapatkan perhatian, termasuk dengan menghina kepercayaan agama lah. Dan pada pendapat Encik Hakim, apa yang membuatkan atau mendorong
berlakunya tingkah laku macam ni. Okey. Jadi soalannya adalah contoh artis sengaja menggunakan muzik ni untuk kontroversi dan populariti lah. Dan tadi Cik ada tanya juga tentang apa yang mendorong mereka lakukan tingkah laku ini. Betul? Betul. Okey, saya sangat suka dengan soalan ini sebab memang perkara ini kita tidak boleh sangkal lagi. Saya sangat bersetuju 100% dengan perkara ini sebab memang itu hakikatnya. Ada orang sebenarnya tahu saja bahawa Islam ni ialah perkara yang sensitif, perkara yang perlu dihormati. Kalau digunakan, sangat mudah untuk disalahgunakan untuk benda-benda yang tak baik. Tetapi kerana artis-artis baru, saya tidak mention siapa-siapa, tapi kita nampak segelintir artis yang baru ini demi dia untuk mengejar populariti dan mengejar keuntungan, mereka ni seakan-akannya tidak mengendahkan maruah mereka. Mereka sengaja menggunakan unsur Islam supaya cepat dan mudah menarik perhatian orang ramai. Beza artis dahulu dengan artis yang sekarang, artis dahulu mereka dapat menarik populariti dengan raw talent mereka ataupun memang daripada bakat mereka. Ini yang menyebabkan orang-orang dahulu dapat meminati sesebuah artis sebab dia memang ada talent, memang ada bakat. Tetapi untuk waktu ini, jika anda tak ada bakat pun, tapi kalau anda viral, tak kisahlah viral kerana perkara positif atau negatif, anda boleh dapatkan populariti itu. Tak perlu pandang jauh, kita tengok kita sendiri. Kalau kita tahu ada lagu menghina Islam baru dikeluarkan, kita sebenarnya benci. Pada dasarnya kita benci. Tetapi disebabkan kita konon nak tunjuk usaha kita membenci lagu tu, kita mesti akan search juga di YouTube ataupun Spotify untuk dengar dan cari mana silapnya, dan kita akan komen benda-benda yang tidak baik. Tetapi mereka tak kisah sebab secara tak langsung apabila kita buat begitu, viewers untuk lagu mereka bertambah. Mereka akan menambah viewers mereka dan menguntungkan mereka. Semakin banyak view, semakin untung mereka. Dihina atau tidak tu, mereka tak fikirkan, mereka tolak ke tepi. Tapi nombor satunya ialah mereka nak populariti itu dan mereka nak viewers mereka bertambah supaya mereka dapat untung yang lebih. Jadi itu sahajalah untuk pandangan saya terhadap segelintir artis sekarang yang sengaja menyentuh isu-isu sensitif seperti ini. Baik, terima kasih Cik Hakim. Saya sangat setuju dengan jawapan Cik Hakim bagi sebab yelah zaman sekarang terlalu ramai artis baru yang cuba macam-macam cara untuk tarik perhatian anak-anak muda sekarang untuk naikkan lagi populariti mereka. Jadi pada saya ialah itu atas kita sendirilah macam mana kita nak kawal, dan kalau boleh dicegah daripada awal, dicegah daripada awal. Jadi soalan yang seru ni saya akan pas ke Arif Daniel sekali lagi. Baiklah Encik Hakim, soalan yang seterusnya adalah mengenai ini. Pada pendapat Encik Hakim, adakah terdapat contoh yang muzik yang menghina Islam telah membawa kepada protes, demonstrasi ataupun keganasan, dan bagaimanakah insiden ini memberi kesan yang kepada keselamatan dan keselamatan awam? Kalau kita nak cakap daripada aspek protes ataupun tunjuk perasaan yang besar, alhamdulillah setakat ini tak adalah. Tapi macam yang saya kata, perkara ini kita mungkin lihat perkara itu kecil, tetapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebenarnya ia adalah merupakan titik permulaan untuk perkara yang lebih serius nanti di masa akan datang. Sebab agama yang kita berpegang teguh selama ini, dia mula dicabar kesuciannya. Dan apabila semakin banyak dicabar, makin lama dicabar, makin kerap, makin banyak kali, perkara inilah yang akan mendorong mereka untuk melakukan aksi-aksi yang lebih berani. Sebagai contohnya, macam di dalam soalan tadilah,
protes, demonstrasi ataupun keganasan disebabkan isu penghinaan agama itu sendirilah. Baiklah, Encik Hakim, terima kasih sebab menjawab soalan saya. Sama-sama. Saya akan bagi soalan seterusnya kepada Haziq. Okey, baiklah Encik Hakim. Kalau tadi kita dah dengar pasal ada contoh-contoh semua tu kan, macam mana perkara ini ada yang sengaja, ada yang tak sengaja kan. Jadi soalan saya seterusnya ni berkaitan dengan diri kita sendiri lah, berkaitan dengan umat Islam sendiri, iaitu boleh tak Encik Hakim terangkan macam mana kesan daripada penghinaan Islam daripada dalam industri muzik ini akan memberi kesan kepada individu tersendiri, contohnya kita lah yang mendengar kan, dan pada akhirnya kesan kepada masyarakat Islam sendiri, dan adakah perkara ini akan mempengaruhi perasaan ataupun kepercayaan ataupun identiti Islam itu sendiri. Okey, faham. Alright, untuk kita nak tahu apa kesan muzik itu, kita kena tahu sebenarnya dari sudut psikologi, muzik ini adalah satu benda yang sangat-sangat memberi kesan terhadap cara pemikiran kita, terhadap mindset kita, dan juga kalau dibiarkan lama-lama ia akan memberi kesan terhadap fizikal kita sendiri. Jadi yang pertama daripada kesan lagu menghina agama Islam itu terhadap diri kita sendiri adalah, yang pertama dan yang paling buruk adalah menghakis semangat cinta akan agama Islam. Apabila belia atau golongan remaja mula ada sifat tak kisah, saya tak kisah lagu tu menghina agama Islam, asalkan lagu itu sedap, asalkan dia punya rentak itu sedap. Jadi ini akan menyebabkan mereka kurang semangat cinta akan agama Islam, dan ini akan menjadi titik permulaan kepada penghinaan yang lebih besar. Macam yang saya cakap dalam soalan Encik Arif tadi, protes dan sebagainya. Jadi mula dengan lagu yang konon it just a song, sebagai kata orang-orang, saya tak ingat nama dia, tapi dia dalam kumpulan BTS, dia kata it just a song. Yes, it just a song, tapi benda itu akan menyebabkan perkara-perkara yang lebih kritikal akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi tak pelik kalau lepas ni ada pula yang berani menghina agama Islam secara terang-terangan, buat protes, buat keganasan, pecahkan barang sana sini, sebab mereka dah tak kisah. Dan kesannya pada masyarakat Islam, ianya akan membuatkan agama lain memandang rendah terhadap diri kita. Kenapa memandang rendah terhadap agama Islam? Sebab mereka nampak, mereka melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan merasakan dengan badan mereka. Mereka dah nampak, mereka dah dengar agama Islam ini senang untuk digula-gulakan, senang untuk dipijak-pijak, senang untuk disampahkan begitu saja. Jadi sebenarnya kita tahu benda itu kecil. Jadi daripada kecil itulah kita perlu cegah dengan pantas apabila isu ini berlaku. Sebab nak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi untuk isu ini sebenarnya tak ada alasan untuk mengatakan it just a song. No. Kita kena dari awal, kita kena banteras benda ni, dan untuk memelihara semangat cinta akan Islam pada golongan belia dan remaja terutamanya. Jadi itu sajalah kot untuk soalan kali ni. Okey, faham. Baiklah Encik Hakim, terima kasih untuk penerangan yang saya rasa sangat jelas tadi. Saya rasa apa yang Encik Hakim katakan ini ada sedikit sangkut paut dengan apa pesanan Ustaz saya dahulu, dan Ustaz saya sendiri pernah cakap dahulu. Musuh kaum Islam ni memang dia sangat bijak. Dia akan cuba untuk merosakkan agama kita daripada semua sudut, daripada sudut-sudut yang besar sampai ke sudut-sudut kecil yang kita kadang-kadang kita pun tak perasan. Ini saya kira topik perbincangan kita hari ini pun adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahawa usaha-usaha mereka untuk menjatuhkan Islam itu sendiri pun luas daripada segi muzik, sebab dia orang tahu memang lumrah manusia ini memang suka akan hiburan. Kan kita tanya mana-mana umat manusia sekalipun, daripada pelbagai pelosok dunia, daripada pelbagai jenis agama,
hiburan ini adalah satu perkara yang manusia tak dapat lari. Jadi oleh itu diorang mula menyuntik perkara yang boleh menjatuhkan kita daripada kecil-kecil perkara macam ni lah. Daripada muzik, sebab dia tahu adanya golongan-golongan yang lebih memilih hiburan berbanding nak mempertahankan agama sendiri. Jadi saya memang sangat setujulah dengan apa yang Cik Hakim kata tadi berkaitan macam mana perkara ini mungkin kelihatan kecil tapi dia boleh menjadi benih kepada tumbuhnya perkara yang lebih besar, dan perkara besar inilah kita nak elakkan supaya kesucian agama kita sentiasa terpelihara serta tak dipandang enteng oleh agama lain. Baiklah, soalan seterusnya kita serahkan balik kepada Cik Alina. Silakan Cik Alina. Okey, jadi ini adalah soalan yang kedua yang terakhir. Jadi kita dah dengar kan bermacam-macam soalan tadi. Jadi pada Cik Hakim, apa je cara yang kita ada untuk kita nak stopkan penghinaan Islam ni, terutama sekali dalam muzik antarabangsa atau bahkan muzik yang bukan antarabangsa, lain kaum lah maksudnya. Ada tak cara-cara yang Cik Hakim boleh kongsikan? Baiklah, untuk cara atau langkah memberhentikan penghinaan Islam dalam muzik ini, saya berminat untuk memetik sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang bermaksud sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, maka hendaklah dengan lisannya. Dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu, yakni mengingkarkan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Maka kita ada tanggungjawab kita masing-masing. Tanggungjawab kita sendiri. Dan kita perlu buat setakat mana yang kita mampulah. Seandainya kita boleh buat, kita boleh cegah secara fizikal, guna tangan kita, kita buat. Tapi kalau tak boleh, gunakan lisan kita. Lisan kita, kita menyebutkan yang kita tak bersetuju dengan penghinaan agama Islam ini, ataupun jika kita tidak boleh berbuat apa-apa, tak boleh berkata apa-apa, maka dengan hatilah kita menolak apa yang terjadi pada masa ini, iaitu penghinaan agama Islam. Jadi kalau saya sendiri mungkin tak boleh untuk menghapuskan lagu-lagu yang terdapat di Spotify, di YouTube dan sebagainya. Namun dengan kelebihan saya yang Allah kurniakan, iaitu jawatan saya lah sebagai pegawai operasi di stesen radio IKIM FM, saya ada kuasa untuk memastikan lagu tersebut yang menghina agama Islam ini tidak mencemari corong radio pendengar seperti kami di IKIM FM. Dan mungkin Cik sendiri ataupun anda semua di sini sebagai orang awam, kita sebenarnya boleh buat tindakan seperti melaporkan ataupun mereport lagu tersebut sehingga mencapai satu tahap di mana pihak-pihak YouTube atau Spotify terpaksa mereka sendiri terpaksa take down ataupun delete lagi bagus lagu tersebut. Dan kalau tak pun cukup sekadar kita benci dan tidak menyokong lagu tersebut dan tidak mendengar lagu-lagu tersebut. Jadi itu adalah cara yang Nabi ajarkan kepada kita, satu persatu, daripada kamu sekuat-kuat orang yang beriman ataupun selemah-lemah orang yang beriman, cara kamu untuk memberhentikan penghinaan agama Islam ini adalah dengan cara yang diriwayatkan tadilah. Sama ada menggunakan tangan, menggunakan lisan, ataupun kalau tak boleh buat apa, kita gunakan hati kita untuk membenci kepada tersebut. Itu jawapan saya lah. Okay, baik. Saya setuju. Jadi selemah-lemah iman tu betul lah dari hati kita sendirilah. Boleh je kita blog, kita
apa orang panggil dislike lagu tu sendiri untuk menunjukkan yang kita protes dekat lagu tu. Jadi saya rasa itu pun tanggungjawab kita juga sebagai Muslim, orang Islam, untuk kita dah tahu lagu tu menghina agama kita. Itu adalah sangat salah sekali dalam agama kita. Jadi saya rasa itulah sekecil-kecil yang kita boleh buat adalah block ke dislike ataupun uninterested untuk video itu. Jadi untuk soalan terakhir saya akan paskan ke Cik Arifin. Baiklah, untuk soalan terakhir untuk interview kita hari ini, soalannya adalah apakah usaha pemimpin agama dan juga ulama untuk memberi panduan kepada artis-artis dan pemuzik ini untuk mengelakkan penghinaan terhadap Islam dalam karya mereka pada masa akan datang? Baiklah, kita dah sentuh banyak soalan saya tadi, kita dah sentuh banyak terhadap apa yang kita boleh lakukan sebagai umat Islam. Tetapi untuk pemimpin agama ataupun ulama ataupun ulil amri, iaitu pemimpin yang berkuasa di kalangan kita di Malaysia ini, jadi apakah usaha yang mereka perlu lakukan kepada artis dan pemuzik ini supaya mengelakkan mereka menggunakan elemen penghinaan terhadap agama Islam dalam karya mereka. Jadi selama saya menjadi pegawai operasi di stesen radio IKIM FM selama 2 tahun ini, saya telah ambil maklum beberapa usaha ataupun effort pemimpin agama dan ulama untuk memberi tunjuk ajar kepada artis dan pemuzik untuk mengelak menghina agama Islam dan karya mereka boleh berbeza-beza bergantung kepada individu, masyarakat dan negara. Usaha seperti ini dia tujuannya hanya satu, untuk menjaga kesucian dan kehormatan agama, terutama agama Islam itu, serta mengelakkan potensi konflik atau ketegangan antara kedua agama yang berbeza lah. Sebab kita tahu Malaysia ni merupakan multiracial country ataupun negara yang berbelah bangsa, agama dan kaum. Jadi antara effort ataupun usaha pemimpin adalah dengan dialog dan kaunseling. Pemimpin agama dan ulama sering mengadakan dialog dengan artis dan pemuzik ni untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam dan nilai-nilai Islam, supaya mereka lebih ambil tahu dan mereka lebih mengambil tanda hormatlah terhadap sensitiviti agama Islam itu. Jadi mereka juga boleh memberi tunjuk ajar dan nasihat tentang cara mengelak daripada menghina agama dalam seni mereka. Tak kisahlah agama Islam ataupun agama lain. Untuk usaha yang kedua adalah daripada aspek pengawasan dan penapisan. Sesetengah negara atau komuniti mungkin mempunyai institusi penapisan atau lembaga yang mengawasi kandungan seni dan hiburan. Sebagai contohnya, kita tahulah kalau negara kita pernah ban ataupun tapis keluar movie Thor yang baru-baru ini keluar sebab dia ada unsur yang tidak bagus untuk masyarakat di negara kita. Jadi pemimpin agama ni sebenarnya perlu memainkan peranan dalam proses ini, sebab kita tahu mereka lebih arif tentang soal agama Islam itu sendiri. Apa yang mereka boleh lakukan adalah dengan memberikan pandangan mereka tentang kandungan yang dianggap menyinggung agama Islam. Dan yang ketiga adalah daripada aspek fatwa. Fatwa ni adalah benda yang ulama-ulama yang menentukan lah. Jadi dalam setengah kes, ulama boleh mengeluarkan fatwa mengkategorikan karya seni atau muzik ini sebagai haram ataupun menyinggung agama Islam. Fatwa ini boleh menjadi rujukan atau panduan kepada akhlak kepada artis dan masyarakat di negara kita lah. Yang kedua terakhir adalah pendidikan dan kesedaran. Bagi peringkat akaumbi,
Usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan artis dan pemuzik tentang kepekaan terhadap agama dan budaya tertentu yang berada di dalam Malaysia inilah. Mungkin ini termasuk dengan program ataupun latihan dalam pendidikan khas. Dan yang terakhir sekali, ulama dan juga pemimpin agama perlulah memberi sokongan positif terhadap artis ataupun karyawan negara kita. Kerana pemimpin agama dan ulama juga boleh memberi sokongan dan pengiktirafan kepada artis dan pemuzik yang mencipta karya yang mempromosikan mesej positif lah tentang agama dan budaya Islam. Jadi kesimpulan saya adalah kita tak boleh nak tunding jari. Kita tunding jari terhadap pemimpin tunding jari terhadap kita. Bukan. Kita sebagai umat Islam, tak kisahlah kita role apa sekalipun, sama ada kita dipimpin ataupun memimpin, kita kena sama-sama memainkan peranan ini sebagai kesucian agama Islam itu. Jadi sekian. Nampak profesional dia. Baiklah Encik Hakim, terima kasih sebab menjawab soalan saya dengan penuh yakin tadi. So saya akan bagi balik benda ni kepada Encik Haziq. Okey, baiklah. Terima kasih Hakim. Baiklah, saya rasa daripada awal permulaan kita meneruskan sesi temu duga ini, saya kira banyak sangat dah sebenarnya ilmu yang Encik Hakim kongsikan kepada kita hari ini, daripada bermulanya apakah faktor dan apakah cara penyelesaian ataupun apakah tanggungjawab masing-masing dalam kita nak menjawab isu ni. Saya rasa dah terlalu banyak yang Encik Hakim kongsikan kepada kita, dan saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Encik Hakim sebab pertama sekali sudi melapangkan masa dan sudi berkongsikan kepada kita semua hari ini sebenarnya pandangan ataupun POV sebenar tentang isu penghinaan di dalam muzik ini sebenarnya. Jadi saya sangat berterima kasih lah kepada Encik Hakim. Dan saya juga sebenarnya sangat berharap, bukan apa Encik Hakim, sebab untuk mengatakan Encik Hakim lah, ini sekadar nak berkongsi sahajalah. Saya rasa ibu dan ayah saya pun memang seorang pendengar IKIM FM yang setia. Daripada ibu dan ayah saya dan daripada nenek dan atuk saya memang daripada dulu lagi. Dan sekarang bila tengok kredibiliti Encik Hakim bercerita tentang betapa IKIM FM menjaga akan imej Islam itu, saya rasa saya dah faham lah kenapa mereka memilih dalam banyak-banyak saluran ni yang mereka pilih. Jadi saya pun pada masa sama saya berharap jugalah semua corong-corong radio lain juga boleh mengambil contoh ataupun mengambil iktibar daripada apa yang Encik Hakim dah kongsikan tadi. Sebab macam Encik Hakim cakap sendirilah tadi, ini adalah tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab saya, bukan tanggungjawab mereka, tanggungjawab kita bersama. Jadi itu saja Encik Hakim, saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan kita harap boleh bertemu lagi lah selepas ini. Baik Encik Hakim, saya rasa boleh. terima kasih banyak. Assalamualaikum.